Setiap kali kita baca berita yang menyayat hati sebegini, kita melihat mereka yang mempunyai tekanan mental dan melakukan jenayah, kita kesian, kita rasa kesian, kan? Tapi masih ada stigma di kalangan rakyat Malaysia. Kata mental ni tak cukup kuat lah, kata mengada-ngada lah. Dah lah, ambil wuduk, semayang, sudahlah. Tapi bila kita nampak kes-kes macam ni, kita tak boleh menidakkan lagi. Jadi untuk Hari Kesihatan Mental Sedunia, hari ini Oktober 10, kita ingin membawa topik ini dengan lebih menyeluruh, insyaAllah. Di bawah perkataan penyakit mental itu, banyak spektrum dia sebenarnya. Dan saya percaya ramai rakyat Malaysia ni tak ada diagnosis. Mungkin dia sedar dia ada simptom-simptom tertentu, tapi mungkin kita bertindak tak apa, tak nak tunjuk ke orang. Malu, stigma. Nanti orang ingat kita gila. Jadi kita nak buang stigma tersebut dan kita nak mengetahui apakah sebenarnya antara petanda-petanda awal supaya segala yang baru anda dengar tadi kes-kes jenayah tu dapat dielakkan, insya-Allah. Kita terus bersama dengan tetamu kita hari ini, Dr. Nur Faridah Masiran, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kampung Bandar PKD Kuala Langat. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Macam mana perasaan doktor bila doktor nampak sendiri berita-berita macam ni yang mengugat rakyat Malaysia? Dapat doktor? Kita rasa sedih sebab masih banyak lagi yang tak tampil ke hadapan untuk mendapatkan rawatan awal. Jika kita buat sesuatu dan kita boleh mencegah daripada implikasi yang tidak baik, kan, terjadi. Rawatan diri ataupun mendapatkan rawatan yang rawatan yang awal. Sewajarnya. Kita terus masuki topik lah. Mungkin kita menyentuh tentang petanda awal, tanda-tanda awal yang mungkin kita ni sedar tak sedar, kenapa saya rasa macam ni, kenapa aku cepat marah dan sebagainya. Mungkin ada perkataan tertentu yang kita sebagai orang biasa ni kena cakna sedikit. Adakah terdapatnya simptom-simptom awal yang perlu kita tahu, doktor? Selalunya kalau terjadinya penyakit mental ni, pastinya dia akan ada petanda-petanda awal yang kita bimbang dia tidak dapat kenal pasti. Okey. Jadi selalunya kalau petanda-petanda atau gejala-gejala awal, kan, selalunya kita akan dari segi cara dia berfikir. Okey, kita tengok emosi. Okey, kelakuan dan juga fizikal. Contohnya lah kalau kita bagi contoh anxiety atau kebimbangan, kerisauan yang keterlaluan, kan. Dari segi cara dia berfikir tu, dia mungkin banyak berfikir, okey. Dia tidak dapat fokus, okey, tumpuan dia terganggu, dan dari segi emosi dia cemas, gelisah. Kemudian dari segi kelakuan dia macam tidak boleh duduk diam. Dan dari segi fizikal dia kadang-kadang dia akan kata macam rasa tercekik, susah nafas, berpeluh-peluh, menggigil, sejuk tangan kaki. Jadi dan kadang-kadang dia datang dengan simptom yang tidak spesifik. Kadang datang dengan sakit badan je. Okey, so masalahnya bila kita cerita tentang simptom-simptom macam ni, ada yang bisa tegal biasalah macam tu. Itu biasa, sebenarnya itu personaliti saya, kan. Jadi bila kita nak tahu bahawa ia sudah menjadi sesuatu yang melampau, itu masalah dia. Bila kita sebut bila dah melampau tu, dia sudah mengganggu kefungsian ataupun aktiviti seharian dia. Tetapi sebaik-baiknya kita tak nak dia sampai dapat penyakit mental. Okey, itu agak terlambat, tapi bagus juga kalau dia tampil pada waktu tu. Kalau boleh kita nak dalam keadaan kesihatan mental yang terganggu tu. Contohnya dia ada anxiety, belum terjadinya anxiety disorder atau kecelaruan keresahan, dia datang pada waktu tu. Jadi kita boleh buat intervensi awal supaya dia tidak masuk kepada penyakit mental tu. Doktor, bila kita melihat titipan di media sosial yang menjadi viral dan sebagainya, ialah pembunuhan, domestic violence dan sebagainya. Bagi mereka yang kita lihat seperti orang biasa ni, dia boleh berfungsi dengan normal, mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi bila terjadinya konflik, masalah dan sebagainya, mungkin kita melihat tiba-tiba menjurus kepada ke arah pembunuhan, mencederakan pasangan, anak-anak dan sebagainya. Sedangkan mereka ni memang berniat untuk menjadi seorang family man ataupun seorang yang berkeluarga dan sebagainya. Pendapat doktor, bagaimana seseorang itu boleh menjurus ke arah itu, dan adakah terdapatnya peranan untuk kita di sekeliling ni untuk membantu dia ni mendapatkan rawatan, support system dan sebagainya? Okey. Kalau yang pentingnya kita kena kenal pastilah apa faktor-faktor yang membawa kepada masalah kesihatan mental ni. Okey. Kalau yang pertamanya faktor keturunan ataupun genetik. Jadi kalau dia ada mempunyai bapa, ibu, ayah, pakcik, makcik, datuk nenek yang mempunyai masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental ni, jadi dia mempunyai risiko yang lebih tinggi. Kecenderungan dia. Atau yang kedua, dia mengalami masalah tekanan. Okey, contohnya tekanan di rumah, dia ada masalah perhubungan dengan pasangan, ibu bapa, ipar aduai mungkin, ataupun tekanan di tempat kerja.
hubungan dengan majikan, dengan kawan-kawan ataupun timbunan kerja yang melampau ataupun tekanan yang terjadi juga pada masa kini, iaitu tekanan masalah kewangan ataupun mengalami masalah penderaan seksual atau fizikal ataupun mungkin individu tersebut mempunyai pengalaman pahit yang lampau. Contohnya pernah menjadi mangsa buli di sekolah ataupun pernah mengalami gangguan seksual. Dan jika individu ni terlibat juga dengan pengambilan alkohol atau dadah, ia juga boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Tadi Sofia pun ada sebutkan pasal personality kan. Jadi kalau kadang-kadang ada individu ni mempunyai personality yang kadang-kadang ada mementingkan ketelitian, kekemasan yang berlebihan. Jadi bila benda tu tak capai dia punya KPI tu kan, dia punya moyan maka terjadilah stres dan tekanan tu. Jadi untuk mereka di luar sana, kalau ada soalan yang ingin diajukan kepada doktor, dipersilakan di atas pelantar-pelantar media sosial kita atau ingin telefon kita di 7726-1603, boleh juga bertanya kepada doktor. Dan di sini saya nak bertanya kepada mereka yang menghadapi tekanan tu tapi masih ada stigma. Saya tak nak nanti orang keliling saya, kawan-kawan saya, ahli keluarga saya kata saya ni tak kompeten, saya ni bukan ayah yang bagus ataupun ibu yang bagus, saya bukan anak yang bagus. Jadi itu orang kata sedikit sebanyak memberikan mereka suatu barrier untuk mendapat pertolongan. Pendapat doktor? Okay. Stigma ni adalah satu persepsi atau tanggapan negatif lah kan, yang bila wujudnya stigma ni, inilah yang menghalang untuk dia tampil ke hadapan dan mendapatkan rawatan awal. Jadi peranan kita lah kan sebagai orang sekeliling ni, kita kena bagi sokongan dan kita kena hentikan rantaian stigma tu, dan sesuailah dengan tema Hari Kebangsaan mental kebangsaan kesihatan mental sedunia kita ni, kesihatan mental milik semua, hentikan stigma. Hentikan stigma. Saya cakap perkataan itu sebab saya percaya macam dulu orang kata yang mereka mempunyai penyakit mental ni lelaki sahaja. Yang saya percaya bukan sahaja peratusan lelaki yang menghidapi ini tinggi, tetapi ada juga peratusan wanita yang mempunyai simptom-simptom penyakit mental. Apakah antara yang doktor dapat lihat berdasarkan pemantauan doktor sendiri dalam jurang beberapa tahun ini, adakah meningkatnya mereka yang didiagnosis dengan penyakit mental? Sebenarnya kita boleh nampak memang peningkatan statistik atau trend penyakit mental. Contohnya lah kita ada National Health Mobility Survey ataupun tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti di kalangan remaja pada 5 tahun yang lepas, iaitu 2017, 1 dalam 5 remaja mengalami masalah kemurungan. 1 dalam 5? Jadi bila tinjauan yang terakhir, iaitu yang terbaru ni 2022, 1 dalam 4. Lepas tu ada lagi kenaikan kan. Jadi setiap 4 ada 1 mengalami masalah kemurungan. Dan dalam 1 dalam 8 remaja dia pernah ada suicidal thought, pernah ada keinginan, dia ada niat untuk bunuh diri. Dan 1 dalam 10 pernah membuat cubaan. Wow. Jadi ini yang kita betul-betul kena ambil cakna. Statistik ni apa kata kita ambil masa sedikit untuk kita proses. Sementara itu kita ada seorang pemanggil, Puan Norma Hassan, yang ingin bertanya kepada doktor kita pada pagi ini. Assalamualaikum Puan Norma. Assalamualaikum. Selamat pagi Puan Norma. Selamat pagi. Dipersilakan, jangan takut-takut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Puan, soalannya. Ya, Waalaikumsalam. Okey, saya ada satu soalan. Ya, baik-baik. Ya, saya ada satu soalan nak tanya doktor. Bagaimana kita nak mengatasi masalah anxiety ataupun masalah dari segi nak bercampur dengan orang lah. Kadang-kadang kita keluar berjiran. Kita bila kita diam, dia orang tanya sakit ke? Bila kita dalam keadaan okey, ceria, dia orang kata kita ni macam maksudnya macam ada yang tak kena. Jadi macam ni kita nak menghadapi masalah bila berhadapan dengan orang ramai. Baik. Okey, baik. Terima kasih Puan Norma. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi itu simptom yang saya kirakan macam manic depresif ya. Bila happy terlalu happy, bila murung terlalu murung, terutama di khayal ramai. Okey, terima kasih Puan Norma. Soalan yang baik. Okey. Kadang-kadang kalau Puan Norma kata
berkaitan dengan macam mana kita nak hadapi jenjiran cakap macam tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak kawal faktor persekitaran kita. Tapi yang kita boleh ubah adalah kita. Jadi dekat situlah di mana kita perlu ada self-care. Penjagaan diri kita. Saya selalu mengingatkan kepada pesakit saya, untuk self-care ini benda paling utama kita kena buat. Kita bagi kepada bio, psikososial dan spiritual. Bio tu, kalau dia sudah pun didiagnosa penyakit mental, ambil ubat supaya keseimbangan bahan kimia dalam otak kita tu dapat dicapai lah. Tapi selain tu, kita kena amalkan pemakanan sihat, amalkan riadah, sebab bila kita melakukan aktiviti fizikal begitu, banyak happy hormon akan keluar. Jangan ambil alkohol ataupun dadah. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Itu sangat penting. So bila kita tidur, ada satu hormon yang kita panggil melatonin akan keluar. Yang dirembeskan di pineal gland kita tu keluar, dia bagi kita kesan kita rasa relax, tenang, dia regulate balik tidur kita. Dan dari segi psikososial tu kita buat jalinan yang baik dengan sekeliling kita. Jalinkan hubungan yang baiklah dengan jiran, dengan kawan-kawan, ibu bapa. Dan jika kita ada masalah, kita luahkan kepada orang yang kita percaya. Pada yang percaya, kalau tidak, nanti bimbang pula, rasa itu tak selamat. Dan dapatkan bantuan jika diperlukan. Saya sukakan bila doktor sebut ialah faktor luaran, persekitaran, cara kita menjaga diri kita. Tetapi juga doktor yang pertama sekali menekankan kalau secara bionya mendapat diagnosis kena makan ubat. Saya berharap agar rakyat Malaysia pada hari ini sedar yang kalau kita makan ubat untuk penyakit mental ke untuk keadaan kita, itu tak bermakna satu perkara yang negatif. Padahal itu perkara yang bagus supaya kita menjaga diri kita, supaya kita boleh menjaga keluarga kita. Betul tak doktor? Dan saya rasa macam ini stigma yang perlu dibuang. Kau makan ubat je, awak tak betul. Gila, kita buang semua tu dan kita menjadi seseorang yang lebih supportif lah kiranya. Tapi saya ada satu soalan yang dikatakan mungkin kontroversi sikit ya. Jadi rawatan klinikal yang diberikan untuk pesakit ni hanya sekadar mengawal simptom. Jadi dia tak membantu menyelesaikan masalah mental itu sendiri. Adakah ini benar atau tidak? Okey. Rawatan untuk penyakit mental ni sebenarnya dia bukan macam Sofia sebut tadi, dia bukan ubatan sahaja sebenarnya. Dia boleh ubatan dan bukan ubatan. Jadi mana satu kita nak pilih, dia bergantung kepada keterukan. Jadi tujuan kalau betul dia contohnya macam anxiety kecelaruan kebimbangan tu kan, kalau tahap yang sedikit kita tak bagi ubat, kita buat psikoterapi saja. Contohnya yang lain, kalau dia ada major depressive disorder ataupun kecelaruan kemurungan, kita start ubat. Kalau macam dia peringkat yang severe atau teruk, kita start ubat. Tujuan kita bagi ubat ni supaya dapat mengawal simptom-simptom. So di samping untuk kualiti hidup yang lebih baiklah. Kalau dia tak boleh fokus, dia dapat fokus, lebih produktif. Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau lebih proaktif, itu semestinya suatu saranan untuk kita mendapatkan rawatan apabila kita sedar yang kita ada masalah mental di sini. Jadi doktor ada cerita tentang mindfulness atau kesedaran diri sendiri ya, untuk kita cuba proses apa yang berlaku dalam hidup kita. Sebab kalau kata ada masalah kewangan, dia tak akan hilang begitu saja. Kalau ada masalah keluarga, dia tak akan hilang begitu saja. Dia akan tetap ada di sana. Jadi mungkin pendapat doktor untuk kita mengatasi cabaran-cabaran hidup ini dan masih memelihara kesihatan mental kita. Okey. Untuk menjaga kesihatan mental kita ni untuk pada tahap yang optimum, kita memang kena kekalkanlah yang saya kata self-care, penjagaan kendiri itu kan. Okey, dan kita faktor risiko kalau ada tu kita tak boleh kawal. Kadang-kadang kita tak boleh nak fix, tak boleh nak solve atau selesaikan pun. Tapi bergantung bagaimana kita kendalikan, kita selesaikan. Jadi kita perlu ada problem solving yang baiklah, menyelesaikan masalah itu dengan baik. Macam di mana kita tahu yang okey, faktor ni tak ada apa yang saya boleh lakukan pada setakat ini. Jadi untuk kita overthinking pun tak ada gunanya. Jadi itu mungkin satu life skill yang kita kena belajar. Ya? Bila kita sebut tentang overthinking ni, saya macam sedikit, saya rasa siapa yang duduk bandar, yang bekerja dan sebagainya, semualah. Jangan terasa. Risau. Itulah saya pun nak tahu juga. Kalau saya di bawah spektrum mana-mana, kita ingin tahu. Dan doktor, ada pertanyaan daripada penonton kita bertanyakan, sekiranya kita sedar seseorang ni tegur, tak boleh, dia cepat marah, melenting. Yalah, tak boleh menegur apa-apa saja. Adakah itu dalam spektrum sakit mental dan sebagainya, jenis yang
mudah marah. Adakah itu Tak boleh terima hanya teguran. adakah itu hanya ketegak? Besar kemungkinan sebab marah ataupun irritable, cepat tersinggung tu adalah salah satu simptom juga. Okey, sebab dia berkelakuan begitu sebab dia rasa macam ancaman. Defensif. Stres. Sebab kita stres, umpamalah contohnya kalau kita rasa kita terancam, of course kita akan, muka kita tak senyum-senyum kan. Okay, kita rasa macam kita nak defend kan. Jadi muka pun tegang. Jadi kita pun dalam keadaan yang macam marah kan. Ramai sebenarnya yang tak boleh terima teguran dan bukan itu saja cepat marah dan melenting. Dan itu mungkin antara simptom yang perlu kita risau juga ya. Dan masa tak mencukupi tapi memang topik ni saya sukalah. Betul, Ramai yang kena cakap. betul, ramai yang kena cakap, terutama penonton-penonton kita di luar sana. Kalau apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kena sedar bahawa bukan salah anda. Bukan salah anda dan ada jalan penyelesaiannya. Cuma pada waktu tu kita tak nampak. Jadi kita reda dan kita tahu akan cara-cara untuk kita nampak simptom-simptom yang manifestasi dalam diri kita ya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Farida Masiran, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Kampung Bandar PKD Kuala Langat. Mungkin pesanan akhir untuk mereka yang ingin yang mungkin saya ada problem, saya tak tahu saya ada problem, apa yang perlu saya lakukan? Gimana ni? Okey. Jika tuan-tuan dan puan-puan mengalami dapatnya gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi, sila tampil ke hadapan. Okey. Dan dapatkan bantuan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ke klinik kesihatan atau klinik swasta ataupun hospital kerajaan atau hospital swasta, atau jika anda masih belajar ataupun sedang bekerja, boleh berjumpa dengan kaunselor di mana anda bekerja atau belajar. Terima kasih doktor. Saya pasti ini memberikan satu membuka minda kita dan jangan risau kalau dapatkan bantuan dan sebagainya, tak bermaksud anda lemah. Sebenarnya anda kuat sebab berani.